Selamat pagi kelas. 1 Omega. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Selamat pagi. Jelas ya? Okey, bagus. Boleh nampak presentation, boleh nampak skrin saya? Boleh. Senja. Okey. Okey, terima kasih. Okey, hari ini kita akan mula sedikit ya. Kita akan sambung pembelajaran hari ini 4.3 ya, 4.3 iaitu kitar haid. Okey, sebelum saya mula, macam biasalah ya, kita ingat kembali pelajaran pada pelajaran yang lepas ya. Pelajaran yang lepas kita sudah belajar, yang pertama ialah sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan manusia, sistem pembiakan perempuan ya. Dan saya sudah arahkan kamu ya supaya lukis, labelkan dan tuliskan fungsi ya. Sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan untuk perempuan ya, dan pastikan kamu faham, kamu boleh kenal pasti ya, dan boleh faham dia punya fungsi dan struktur dan lokasi di manakah tempat-tempat yang melibatkan sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan untuk perempuan. Okey. Dan kemudian yang kedua, kita juga telah belajar apa itu akhil baligh. Ya, akhil baligh itu makna dia umur di mana lelaki ataupun perempuan dia sudah menjadi matang. Ya, sudah menjadi matang di sini makna dia lelaki atau perempuan itu sudah boleh menghasilkan sperma. Kalau lelaki dia sudah boleh menghasilkan sperma, dan kalau perempuan dia sudah boleh menghasilkan ovum. Maksud dia matang di sini ya, matang di sini maksud dia lelaki dan perempuan dia sudah boleh menghasilkan anak. Ya, sudah boleh buat anak lah, itu maksud dia matang. Ya, dan kamu kena ingat untuk lelaki permulaan umur matang ataupun akil baligh bagi lelaki ialah bermula mungkin 14 hingga 17 tahun ya, dan bagi perempuan mungkin daripada 10 hingga 12 tahun. Itu mula dia matang. Okey, mula dia matang. Matang ni apa maksud? Dia sudah boleh menghasilkan sperma. Kalau lelaki dia sudah boleh keluarkan sperma. Untuk perempuan dia sudah boleh mengeluarkan ovum ya. Dan kita juga sudah belajar apakah perubahan badan apabila yang lelaki atau perempuan sudah matang. Okey, kita sudah belajar yang itu. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar sperma. Bentuk ataupun perbandingan antara sperma dengan ovum. Manakah yang kecil, manakah yang besar, perbezaan dan persamaan antara sperma dengan ovum. Itu pun kita sudah belajar dia ya. Pastikan kamu sudah tahu perbandingan ataupun perbezaan antara ovum dengan sperma di sini. Okey. Baik. So hari ini kita akan sambung sedikit apa yang kita katakan kitar haid 4.3. Okey. 4.3 ini dia special, dia sangat special sebab haid ini hanya berlaku kepada perempuan. Haid ini hanya berlaku kepada perempuan. Bila haid ini berlaku kepada perempuan selepas dia matang. Ya, haid ini selepas dia matang berlaku kepada perempuan sahaja. Bukan berlaku kepada lelaki. Okey, tetapi lelaki juga kena tahu haid untuk perempuan. So, apa nama lain untuk haid? Nama lain untuk haid mungkin ya, mungkin nama yang lain, mungkin kamu pernah dengar, mungkin kamu tak pernah dengar, tak apa, kita cuba buat. Kata yang lain, mungkin kamu pernah dengar, perempuan ini period. Period ialah kata lain untuk perempuan yang haid ataupun datang bulan. Dia datang bulan. Ya. Ataupun ada yang panggil menses. Menses. Ya.
Ini dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris kita panggil menses ataupun kita panggil menstrual. Okey. Ini jadi pada perempuan sahaja. Jadi kepada perempuan yang sudah mula matang. Apa maksud matang saya cakap tadi? Sudah mula akil baligh. Akil baligh itu maksud dia perempuan sudah mula mengeluarkan apa? Perempuan ini sudah mula mengeluarkan ovum. Apabila dia sudah mula keluar ovum, dia akan ada haid. Okey, sudah akan ada haid. Apa itu haid? Ya, setiap bulan, ya, mungkin dalam 28 ataupun 29 setiap hari, setiap bulan perempuan akan keluarkan darah pada bahagian kemaluan dia. Pada bahagian sulit ada keluar sedikit darah. Darah itu yang kita panggil sebagai darah haid untuk perempuan. Okey, yang lelaki kena tahu, ini bukanlah benda yang pelik, ya. Ini bukan benda yang pelik, ya. Ini benda yang kamu kena tahulah. Okey. Macam mana saya nak beritahu di sini, ya. Akan ada darah sedikit, okey, keluar daripada bahagian sulit wanita. Okey, dia ada darah. Macam mana nak beritahu, ya? Menstrual. Dia ada darah lah, kamu ingat begitu saja. Kamu cuma ingat begitu saja, ya. Pada perempuan dia ada darah keluar daripada bahagian kemaluan dia. Okey, darah yang macam mana? Kenapa ada darah ini keluar? Sebab dia sudah matang. Okey, dan menstrual ini akan bermula, ya, bermula daripada umur dia matang, mungkinlah sampai dia umur 48 ataupun 55 tahun, ya. Bila umur dia sudah mencapai mungkin 48 atau 55 tahun, jadi dia sudah tidak ada haid lagi. Okey, haid ini mula daripada dia matang sampai dia umur mungkin dalam 48 hingga 55 tahun. Berapa umur perempuan matang? Lebih kurang umur 10 hingga 12 tahun. Okey, macam mungkin ada yang awal, mungkin ada yang lambat, tapi kebiasaannya perempuan dia sudah matang. Macam kamu, ya, kawan-kawan perempuan kelas 1 Omega umur 13 tahun, kan? Mungkin yang ada umur 14 tahun ataupun 13 tahun. Kebanyakan, ya, kamu pada masa ini biasanya sudah matang. Ya, sebab ada keluar darah. Darah itu warna merah itu, ya. Sudah ada keluar darah pada, kita panggil apa? Pada bahagian bawah, pada bahagian kemaluan itu sudah ada keluar darah. Okey, dan ini biasa, ya, ini adalah biasa. Okey. Jadi, kita teruskan sambung. Perempuan sahaja, ya, akan ada haid apabila mencapai akil baligh. Haid ini merupakan, ya, tanda bermulanya kitar haid bagi perempuan. Apa maksud haid? Ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Ada darah yang keluar dari bawah itu. Okey. Apa maksud kitar haid? Kitar haid merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Ya, dan kitar haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Telur di sini merujuk kepada ovum. Ya, merujuk kepada ovum. Okey, saya terus pergi kepada gambar di sini. Ini merupakan gambar kitar haid. Ini merupakan gambar kitar haid. Okey. Kitar haid ini berlaku, ya,
normal biasanya kitar haid ini berlaku selama 28 hari. Ini normal. Kamu kena ingat ya. Bila soalan tanya nanti, bila ada orang tanya ataupun di dalam peperiksaan tanya, berapa harikah biasanya kitar haid? Jadi kamu kena jawab 28 hari. 28 hari. Okey. Dan dalam kitar haid ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian ataupun beberapa hari. Bermula dengan hari yang pertama sehingga hari yang ke-5, kita panggil dia fasa haid. Fasa haid ini mula hari yang pertama ya kelas, mula hari yang pertama sampai hari yang ke-5. Okey, saya cuba besarkan lagi sedikit. Okey, ini hari yang pertama sampai hari yang ke-5, apa nama dia? Fasa haid. Fasa haid ini di mana kalau kamu tengok bahagian pembiakan perempuan, darah mula turun. Darah ini daripada dalam badan, daripada dalam bahagian pembiakan wanita, darah ni mula akan keluar. Dia akan keluar. Darah ini mula keluar. Okey. Itu sebab pada waktu ini pada hari yang pertama dan hari yang ke-5, perempuan itu mungkin rasa tidak selesa. Dia akan mungkin rasa sakit. Dia akan mungkin rasa sakit perut sebab darah dalam bahagian wanita dia itu keluar. Darah daripada uterus yang pertama dan darah daripada telur ataupun daripada ovum. Ovum itu akan keluar, darah daripada uterus pun akan keluar. Hari berapa? Hari 1 sampai hari 5. Itu sebab perempuan yang sudah matang, dia kena pakai apa? Ini. Dia kena pakai pad ataupun kena pakai tuala wanita. Ini kita panggil dia tuala wanita. Okey. Kita panggil dia apa? Macam biasa inilah. Contoh inilah. Pernah nampakkan ini di kedai-kedai ada jual. Ini adalah tuala wanita yang dipakai semasa haid untuk menyerap darah. Ia untuk menyerap darah. Kita panggil dia tuala wanita ataupun kita panggil dia woman pad. Yang ini. Ini perempuan akan pakai semasa hari 1 sampai hari 5 lebih kurang. Sebab darah keluar. Pakai di bawah lah dengan pakaian dalam dan apabila darah keluar dia kena menyerap. Darah itu kena diserap di dalam. Inilah ada banyak brands lah ada Cortex dan sebagainya. Okey, untuk menyerap darah di sini Dan darah itu akan lebih kurang beginilah darah itu akan melekat pada tuala wanita ini dan perlu dibuanglah. Kalau tak pakai nanti darah itu akan kena pada pakaian lah. Lelaki pun kena faham ini Okey, tak apa. Ingat, ada 28 hari, kemudian ada berapa bahagian, ada berapa fasa? 1, 2, ada 4 fasa. Ada 4 fasa 28 hari. Fasa yang pertama, fasa haid, hari berapa? Hari 1 sampai hari 5. Apa yang terjadi? Kamu tengok di sini, darah semua akan keluar ke bawah. Darah daripada perempuan akan keluar. Okey, boleh faham? Jadi kita tengok fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini ialah fasa pemulihan. Fasa pemulihan hari yang ke-6 sampai hari ke-11. Fasa pemulihan. Okey. Fasa pemulihan ini masih ada period ke? Darah masih keluar ke atau sudah berhenti? Cuba tengok gambar ini kelas. Darah masih keluar daripada perempuan ataupun sudah berhenti keluar? Kelas? Darah masih keluar ke atau sudah berhenti? Cuba tengok. Boleh jawab? Siapa boleh jawab? Sudah berhenti. Cheong Yan Lee, bagus Dari hari nombor 6 sampai hari ke-11 dia tidak ada darah berhenti. Darah dia sudah berhenti, tetapi bila kamu tengok di sini bahagian uterus, okey, jika kamu tengok di sini bahagian uterus dia semakin bertambah. Uterus.
Yang hari pertama, hari yang kedua, uterus dia keluar. Uterus ni dia ada darah ya. Tapi fasa yang kedua, uterus dia mula menebal. Uterus dia ini dia mula menebal. Dia sudah ada, dia sambung untuk dia buat balik bahagian uterus ini, dia akan apa orang kata akan tebal kembali. Okey, akan mula menebal bahagian uterus ya. Okey, uterus dia akan mula menebal. Ingat, pada hari apa? Ini merupakan pada hari apa ini 6 sampai hari 11. Ya, uterus ni akan mula menebal. Ya. Kita tengok fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga, ini fasa yang ketiga, hari apa? Hari 12 sampai hari 17. Dan ini kita namakan fasa subuh. Fasa subuh ini, apa maksud dia di sini? Apa yang keluar daripada ovari? Kalau kamu tengok gambar, akan ada apa yang keluar daripada ovari? Akan keluar ovum. Ya. Ovum akan keluar daripada ovari. Okey, ini ovum. Ovum akan keluar daripada ovari dan apa akan jadi? Saya mau tanya kamu. Kalau ada sperma masuk dalam, ini contoh sperma lah. Kalau ada sperma masuk dalam, apa jadi? Kalau ada sperma sini, kalau contoh ini adalah sperma. Kalau ada sperma masuk, apa jadi pada perempuan ini? Sebab dia sperma jumpa dengan ovum, nanti dia akan jadi apa? Akan menjadi Xiong Yan Li. Bagus. Betul, akan menjadi anak. Tapi kalau ada sperma, ya. Kalau ada sperma, dia akan jumpa dengan ovum, dia akan jadi anak, dan akan perempuan itu akan mengandunglah. Perempuan itu akan mengandung. Okey, itu kalau ada sperm. Kalau tidak ada sperm, akan pergi kepada fasa yang keempat. Ya. Kalau tidak ada sperm, dia akan pergi fasa yang keempat. Dia akan pergi fasa keempat, iaitu fasa pra-haid. Ya. Fasa pra-haid ini daripada hari ke-18 sehingga ke hari 28. Okey. Dia akan standby. Maksud dia di sini, bahagian dalam perempuan dia akan tunggu. Kalau ada sperm, kalau ada lelaki punya sperm masuk, dia akan tunggu. Kalau ada sperm masuk, makna dia akan pregnant, dia akan hamil, dia akan mengandung, dia akan jadi anak. Tapi kalau tidak ada, dia akan tunggulah. Dia akan tunggu hari 18, 19, 20 sampai hari 28. Kalau tidak ada sperm, sampai hari 28, terus balik hari pertama, apa jadi? Kalau tak ada sperm, apa jadi? Tengok sini, dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik fasa yang pertama, iaitu darah akan keluar. Okey, darah akan keluar. Ovum akan keluar. Ovum akan mati dan keluar. Uterus ini pun akan keluar. Akan mula keluar dan akan mula mati. Tetapi, kalau ada ovum sini, kalau ada sperm, dia apa jadi? Kalau ada sperm, dia akan jadi anak. Dan perempuan itu ya, saya mau tanya kamu, kalau fasa 4, fasa 3, fasa subuh dengan fasa 4, kalau ada sperm jumpa dengan ovum dan dia akan jadi anak, ada haid ke ataupun tidak haid selepas itu? Kelas. Ada haid ke tidak ada haid? Tak ada. Tidak ada haid. Betul. Ya. Maknanya fasa 1 ni tidak ada. Tapi kalau ada sperma, kalau ada lelaki sperma, kalau sudah mengandung, tidak ada haid. Tetapi kalau hari 28 ini masih lagi tidak ada sperma, dia akan ulang hari pertama, akan ada haid. Boleh faham ya?
Lelaki pun kena faham ini, bukan perempuan saja ya. Jadi bila tidak ada sperma hari 28, dia akan pergi kepada hari pertama dan haid lah kena keluar. Kena pakai darah akan keluar daripada perempuan dan perempuan kena pakai pad lah, kena pakai pad. Ini kita panggil dia padding lah ataupun pakai tuala wanita. Tuala wanita. Untuk darah itu macam inilah, untuk darah itu masuk ke dalam pad itu supaya baju ataupun seluar dalam perempuan tidak kotor, ya, tidak kotor. Dia menyerap darah, ini semua dia serap darah lah. Okey. Jadi kamu kena faham, lelaki pun kena faham betul benda ini ya, bukan perempuan saja, ya. Perempuan dia dah biasa sebab dia setiap bulan. Kalau perempuan yang normal, setiap bulan dia akan haid ini datang setiap bulan. Sampai umur berapa? Sampai umur dia 50 tahun ataupun 45 tahun, ya, 48 tahun baru dia berhenti haid. Ya, tapi untuk lelaki tak ada masalah. Lelaki sperm keluar bila-bila masa saja. Faham lelaki ya? You mau keluar ke you tak mau keluar sperm itu you pun suka hati. Tapi perempuan ovum dia keluar satu kali satu bulan. Okey. Berapa ovum keluar untuk perempuan? Kalau satu bulan rasanya berapa ovum keluar? Banyakkah sedikit ovum keluar? Yan Li, Ciong Yang Li. Ya, hanya satu saja, betul. Ya, untuk perempuan satu saja dia keluar. Satu bulan satu kali dia akan keluar satu. Okey. Tapi kalau untuk lelaki, sekali keluar ada 200 juta sperma. Banyak. Tetapi lelaki ini suka hatilah kan. Okey, tak apalah. Okey. Boleh faham ya? Dan ini kita macam saya cakap tadilah, saya sudah terangkan tadi, ini pun ialah apa yang saya ulang tadi sebenarnya ya. Kamu boleh baca sendiri. Hari 1 hingga hari 5 fasa haid, kamu tengok balik di sini, baca balik di mana darah itu turun ya. Hari 6 hingga hari 11 pemulihan. Pemulihan maknanya uterus ini yang keluar tadi dia akan mula repair balik. Yang ini aja sudah keluar kan. Yang ini dia keluar, darah itu keluar. Ya? Tapi fasa 2 dia repair balik. Dia cuma dia repair, dia baik balik ini. Dia repair balik. Kita mau fresh punya uterus. Setiap bulan mesti ada uterus yang fresh. Kemudian hari ke-12, hari ke-17 ada ovum. Dan hari ke-18, 28 jika tidak ada persenyawaan, jika ovum ini tidak berjumpa dengan sperm, dia akan terus menebal dan jika masih lagi tiada sperm, tiada sperma daripada lelaki, dia akan ulang pergi nombor hari yang pertama balik. Okey. Kalau ada sperm apa jadi? Kalau ada sperm tadi ya, sperma dengan ovum tadi, kalau ada sperm dia akan melekat pada uterus. Dia akan melekat pada uterus dan dia akan mula membesar. Ya, daripada dia akan jadi zygote, kemudian akan jadi embrio, kemudian akan jadi fetus, kemudian dia akan jadi baby. Kalau ada sperma. Kalau tidak ada sperma, dia kena buang. Faham ya? Kalau tidak ada sperma, uterus kena buang, ovum pun kena buang. Fasa berapa tadi? Fasa balik kepada fasa 1. Okey, ini namanya kitar. Itu sebab kita panggil dia kitar. K-I-T-A-R. Kitar. Kitar maksud dia pusing. Pusing sampai umur berapa tahun untuk perempuan? Mungkin sampai umur 50 tahun. 50 tahun sudah berhenti. 50 tahun sudah berhenti. So tidak boleh buat anak lagi lah kalau 50 tahun. Okey. Tetapi lelaki macam mana? Lelaki dia bila-bila masa dia boleh keluar sperma. Daripada umur berapa lelaki? Daripada umur 13, 14 sampai dia tua. Boleh keluarkan sperma. Dia masih boleh menghasilkan sperma. Lelaki umur 60 pun, 70 tahun pun kalau dia masih kuat lagi dia masih boleh keluar sperma. Tapi perempuan umur 12 sampai umur 50 tahun sahaja. Okey.
Boleh faham ini ya. Kita tentang haid ini ya, bukan pasal lelaki. Sperma dia boleh keluar, lelaki boleh keluarkan sperma bila-bila masa saja. Okey. Boleh faham ya? Okey, last sekali untuk hari ini. Ini untuk perempuan lah ya. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Kebersihan diri semasa haid. Sebab haid ini dia keluar darah ya. Darah yang kotor. Darah yang kotor keluar daripada perempuan punya alat sulit. Jadi kebersihan sangat penting. Kalau tidak jaga kebersihan, kenapa? Mungkin akan dapat sakit. Ada bakteria, ada virus, ada kulat. Ya. Dan mungkin akan rasa tidak selesa. Dan mungkin akan ada macam bau yang kurang, bau yang busuk, bukan busuk lah, bau yang kurang menyenangkan nanti. Sebab dia darah keluar ya. Sebab dia darah keluar daripada bawah itu. Bawah, dia keluar darah di bawah. Jadi, perempuan kena amalkan kesihatan. Bila sudah mula, sebab kamu tahu ya perempuan ya, you akan tahu bila akan period, kamu tahu. Kamu rasa sakit perut, kamu ada sedikit darah di bawah, di seluar dalam tu ada darah, kamu tahu macam mana mau bersihkan ataupun mau pakai pad itu ya. Okey, yang pertama tengok di sini. Wanita perlu menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari. Kalau terlalu banyak darah, kena banyak pakailah. Banyak pakai itu tuala wanita. Kenapa? Untuk menghalang jangkitan bakteria dan virus. Yang ini, kena pakai ini selalu. Macam-macam brand lah. Yang saya tahu Kotex sajalah. Kan? Yang lelaki pun kena tahulah. Nanti kamu, lelaki sudah besar, sudah kahwin, nanti kamu kena tahu ini. Banyaklah ini Kotex lah, apalah, banyak brand lah. Woman Pets brand. Ada yang stay free lah. Banyak jenis, Whisper, biasa Kotex lah kan. Okay? Banyak-banyak cara, banyak brand, tidak mengapa. Mana-mana pun boleh juga ya. Dan yang kedua macam biasalah ya, mandilah selalu untuk membersihkan tubuh badan. Ini perempuan tahulah ya. Kemudian apa yang berlaku sekiranya perempuan mengenai haid yang tidak stabil? Biasanya haid untuk perempuan kadang-kadang lebih daripada 28 hari, kadang-kadang kurang daripada 28 hari. Ya. Setiap orang lain, tapi normal biasanya 28 hari akan jadi haid ya. Okey. Dan biasanya bila perempuan itu dalam haid, dia ada masalah. Kadang-kadang ada gangguan emosi. Okey. Sebab dia sakit. Itu sebab lelaki yang kawan-kawan lelaki apabila nampak kawan perempuan kamu dia macam suka marah, dia cepat marah ataupun dia tidak ada mood. Tahu, dia cepat marah, dia macam sakit perut, dia diam saja, dia tak mau cakap. Jangan kacau dia. Dia mungkin ada apa? Kelas? Dia mungkin ada haid. Ya, janganlah kacau dia yang lelaki ya. Mungkin dia ada haid. Sebab haid ini untuk perempuan, kadang-kadang dia sakit ya. Kadang-kadang dia sakit di bahagian perut. Bukan sakit perut mau macam nak pergi tandas itu, bukan. Dia memang ada macam sakit. Hari pertama sampai hari ke-6, dia memang akan sakit. Dia pening kepala, dia cepat marah. Dia cepat marah itu kenapa? Sebab dia sedang haid sebulan sekali. Ya. Mungkin setengah perempuan kata okey. Mungkin setengah perempuan dia kata oh tak terlalu sakit lah. Dan mungkin sesetengah perempuan akan rasa sakit sedikit. Jadi orang lelaki, kawan-kawan lelaki ya, kena faham lah ya. Yang perempuan ini, oh dia cepat marah. Dia macam ada macam apa, mungkin dia period lah ataupun mungkin dia haid. Okey, jangan kacau dia ya. Jangan ganggu dia. Biarkan dia haid itu dalam beberapa hari, mungkin dalam 1 hingga 5 hari itu. Okey. Kamu kena fahamlah ini ya. Dia bukan dia perempuan ini marah
suka-suka hati, dia mungkin sakit sebab dia haid ya. Okey. Yang ini tidak ada masalah. Okey, ada soalan? Yang lain-lain kamu boleh baca dulu ya sendiri. Ada masalah? Ada soalan tak? Kalau tidak ada, tidak apa. Jadi kita habis 4.3, kita sudah habis. Nanti saya akan bagi latihan pada Telegram. Okey. Jadual sudah bagi. Ya, apa dia? Jadual sudah bagi ya. Cikgu sudah bagi jadual kan? Jadual untuk sekolah buka lepas cuti 1 Omega. Cikgu CD sudah bagi. Ini. Cikgu CD sudah bagi dia punya jadual, dan bila kita punya kelas kita pada hari mulai 5 hari bulan April ya. 5 hari bulan April, semua akan datang ke sekolah. Saya akan jumpa kamu mula-mula pada hari Selasa. Hari Selasa pukul 12. Hari Rabu pukul 8.30 dan hari Khamis pukul 11.30. Kan? Ini untuk jadual 1 Omega. Okey. Tapi hari Isnin dengan hari Selasa pagi itu guru kelas akan masuk ya. Tapi hari Selasa mula pukul 12.30 hari ya. Hari Selasa pukul 12.30 hari saya akan masuk ke dalam, kejap ya. Nak buat di mana ni hari Selasa? Minggu depan hari Selasa saya akan masuk kelas dulu. Boleh tak? Ya. Bukan minggu depan ya. Minggu selepas cuti, iaitu 6 hari bulan 4. 6 hari bulan April kita ada kelas sains, saya akan masuk kelas dulu. Okey. Kemudian hari Rabu pun saya masuk kelas. Hari Khamis baru kita pergi ke makmal sains. Boleh ya? Hari Khamis kita akan pergi makmal sains sebab hari Rabu itu ialah berapa waktu? Hari Rabu kita ada 3 waktu. Jadi 3 waktu ini saya akan masuk makmal. Hari Khamis ini masuk makmal sains. Ini kan, yang ini kelas. Yang ini. Hari Khamis 3 waktu makmal sains. Yang ini saya akan masuk kelas 6 hari bulan 4. Yang ini pun saya akan masuk kelas. Ini 6 hari bulan 4 juga. 6 hari bulan 4. Ini 7. Dan ini 8 hari bulan 4. 8 hari bulan 4 saya akan masuk. Kita akan masuk makmal komputer. Pastikan kamu ya pada hari Khamis ini masuk makmal komputer. Mula berapa hari bulan? 5 hari bulan 4. Okey. Jadi hari ini last lah kita buat online ya. Hari ini kelas yang last. Kita buat online kelas yang terakhir untuk hari ini. Okay. Hari ini kelas online yang terakhir. Mana yang bagus itu, mana yang selalu join saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya ambil attendance ya. Saya ambil attendance daripada mula-mula sampai sekarang. Saya mau tengok siapa yang tidak hadir nanti. Dan kerja yang saya akan bagi sebelum-sebelum ni banyak kerja kan. Latihan saya akan cek, saya akan kutip nanti untuk cek. Okey. Jadi hari ini kelas terakhir. Saya ingin ucapkanlah ya, kelas terakhir ni ucapkan terima kasihlah kepada kamu semua 1 Omega yang join saya punya kelas, sangat bagus. Saya ucap terima kasih banyak-banyak ya. Nevia, Yan Lee, Jason ya. Siapa Hong Shek Chok. Chandra ni bukan Chandra. Chandra ni siapa nama? You pakai siapa punya handphone? Bapak ke? Kit Ho ya, Yao Kuo, Kalo dan semualah yang ada sekarang ini ya. Entong. Lepas tu John ya, Jashan, Jenny, Wen Hoi, Jingru, Nevia, semua yang ada ni. Dan yang saya tidak sebut ini pun terima kasih banyak-banyak. Nanti kita akan jumpa lepas sekolah, lepas cuti sekolah, kita akan jumpa di sekolah. Dan pastikan pakai penutup muka ya, pakai face mask. Kalau ada face shield lagi bagus. Kita cubalah ya macam mana datang ke sekolah. Saya risau juga, takut juga kan. Takut kalau ada COVID ni, sebab COVID ini masih lagi belum habis. Apa kita cuba Okey, kalau tidak ada apa-apa, latihan saya akan bagikan ke dalam grup Telegram.
So macam biasa, grup Telegram ini tetap ada ya. Kamu jangan keluar daripada grup. Sampai hujung tahun, kamu pastikan ada di dalam grup. Okay, walaupun kita sudah tidak ada online class, tapi Telegram itu saya masih lagi pakai. Okay, boleh faham ya? Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi pada lepas cuti sekolah. Ya, kita jumpa di sekolah. Harapnya. Okay, terima kasih. Terima kasih, Bye-bye. Cikgu. Terima kasih Nevia. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Yao Kuo. Ya, Jason, Jenny, thank you very much. Terima kasih.